Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Saya mengambil maklum pandangan YB Timbalan Presiden PAS semalam yang menyatakan bahwa PAS tidak pernah mengisytiharkan pembubaran Mufakat Nasional. Biarlah di sini dikongsi berkenaan citra yang terlahir daripada gagasan Mufakat Nasional sekurang-kurangnya daripada perspektif saya dan juga parti, dan mengapa gagasan yang formidable sebegini akhirnya gagal dipertahankan. Mufakat Nasional lahir daripada keperluan mendesak dua parti terbesar Malaysia akibat daripada kehilangan keyakinan rakyat terhadap kerajaan pada ketika itu. Keyakinan kepada kerajaan PH ketika itu mula menyusut, masa hadapan ketika itu kelihatan malap dan hala tuju semakin tak jelas. Itu sudah jadi nukilan sejarah yang tidak perlu lagi dihuraikan dengan panjang lebar. Tetapi atas sebab itulah Mufakat Nasional ditawarkan kepada rakyat Malaysia sebagai satu bentuk resolusi yang berani dan tegas daripada seluruh rakyat tanpa mengira latar belakang atau kelas sosial, supaya Malaysia dapat dipimpin semula dengan lebih terarah dan bertanggungjawab. Kerjasama UMNO dengan PAS seharusnya menjadi entiti terbaik bagi memimpin jalan ke hadapannya. Mengapa? Kerana di dalam PRU14 yang lalu, jumlah undi kepada BN yang dipimpin UMNO dan PAS boleh mencecah hampir 50% undi yang mengatasi undi PH. Rakyat pula tidak yakin dengan janji melangit yang ditawarkan PH dan barisan kepimpinannya. Semangat Mufakat Nasional tidak sekadar dimanifestasikan sebagai kerjasama politik, tetapi terjemahan besarnya adalah dalam satu bentuk wadah nasional yang lebih subur dan murni yang dipasakkan kepada sejarah dan watak Malaysia, rukun negara dan keluhuran perlembagaan. Seperti mana idealisme yang terbentuk secara ethos The American Dream yang dimiliki dan dicerapkan dalam kehidupan harian rakyat di Amerika bukan sekadar retorik politik. Mufakat Nasional memerlukan kestabilan dan kekuatan politik, dan citra ini diterjemahkan oleh rakyat melalui siri-siri kemenangan dalam PRK selepas PRU14 yang memperlihatkan sinergi yang jelas antara kedua-dua parti dan menghantar mesej yang jelas kepada kerajaan ketika itu untuk memperbetulkan haluan dan mendengar nadi rakyat. Ini semua telah dijadikan sandaran asas dengan termeterainya Piagam Mufakat Nasional. Kunci kejayaan dan kestabilan politik Mufakat Nasional adalah kepercayaan, dan kepercayaan ini dirobek oleh PAS apabila memilih untuk menganggotai Perikatan Nasional di bawah Bersatu dan menenggelamkan momentum kerjasama yang dibina bersama UMNO melalui Mufakat Nasional. Bagaimanakah kestabilan, keyakinan dan kerjasama yang kukuh dapat terjalin sekiranya perkara paling asas yaitu prinsip dan kepercayaan diabaikan, lebih lagi dengan parti yang sememangnya jelas ingin menghancurkan UMNO dari luar dan dari dalam. Apa yang saya lihat kerjasama yang PAS sampaikan hanya satu kerjasama politik dangkal yang tidak mengambil kira keputusan rakyat sebagaimana semangat Mufakat Nasional yang sebenar. Hanya dengan kembali kepada kerjasama asal, barulah keikhlasan PAS dapat dilihat. Kini UMNO perlu bergerak ke depan. Parti sudah membuat keputusan bergerak secara solo akibat tindak tanduk dan sikap PAS sendiri. Tak perlu sedu-sedan apabila PAS sendiri sentiasa main selamat dan mandi dalam beberapa kolam. Inilah realiti politik yang perlu kita hadapi.